Terima kasih Pembantu Pengerusi Tetap Persidangan Puan Faizah Baharom. Yang dikasihi yang berbahagia Datuk Serina Muhammad Harun, Ketua Sri Kandi Malaysia. Yang dikasihi Datuk Hajah Mas Emeriati binti Syamsuddin, Naib Ketua Sri Kandi Malaysia. Wakil Majlis Pimpinan Tertinggi Yang Berhormat Datuk Seri Ronald Kendi, Kepimpinan Seri Kandi, seterusnya para perwakilan yang dihormati sekalian. Saya Raja Mistariah binti Raja Hamzah akan membahaskan usul yang bertajuk Kepimpinan dan Politik. Setelah negara mencapai kemerdekaan dan di abad ke-21 era digital ini, wanita semakin berani menceburkan diri dalam kepimpinan negara dan berpolitik sekaligus melibatkan diri dalam proses pilihan raya. Pada masa kini, ruang politik di serata dunia adalah lebih kondusif kepada lelaki. Stigma masyarakat yang lebih mendukung kepimpinan lelaki, penyertaan wanita dalam politik masih rendah. Menurut rekod oleh Inter-Parliamentary Union (IPU), hanya 51 daripada 192 buah negara yang telah mencapai sasaran 30% penglibatan wanita dalam politik dunia. Malaysia berada pada kedudukan ke-146 dengan kadar 14.9%. Kadar pelibatan wanita yang rendah dalam kepimpinan tertinggi negara ini akan menyebabkan keputusan mengenai isu berkaitan dengan wanita khususnya kurang menepati kehendak dan kemahuan audiens sasaran, sedangkan langkah dalam pemerkasaan wanita perlu dilaksanakan dengan meletakkan mandatory minima 30% pimpinan yang dilantik adalah dalam kalangan wanita, iaitu mereka yang bakal menjadi calon-calon wanita dalam merebut tempat semasa PRU kelak. Ini adalah bertujuan untuk mengatasi masalah wanita dalam badan legislatif. Masih berlaku sesungguh pun terdapat desakan oleh sayap wanita parti-parti politik untuk melaksanakan sasaran sekurang-kurangnya 30% pencalonan wanita dalam pilihan raya dan kepimpinan parti. Justru itu, pihak kerajaan sepatutnya mengambil cakna dan memberikan pertimbangan untuk memberi peluang kepada calon wanita dan memperuntukkan sekurang-kurangnya 30% penglibatan mereka di Parlimen dan di DUN. Program pembangunan kapasiti yang tersusun dan konsisten di peringkat akar umbi telah dirangka agar dapat meningkatkan kompetensi wanita menerusi kepimpinan dan pendidikan, sekaligus melayakkan mereka terpilih sebagai perwakilan politik dalam pembuatan keputusan dan mencapai sasaran 30% keterlibatan wanita di dalam semua peringkat pembuat dasar dan keputusan di bawah kerajaan. Oleh hal yang demikian, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk mencapai matlamat tersebut. Antaranya ialah melalui pelaksanaan bengkel, kursus dan latihan kemahiran untuk mencungkil dan mengasah kemahiran kepimpinan dalam kalangan wanita agar mereka dapat melayakkan diri untuk bersama-sama merebut tempat dalam organisasi kepimpinan yang ada di dalam negara ini. Usaha yang jitu ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengatasi masalah kekurangan representasi dalam pembuat keputusan, korporat dan akademik dalam kalangan wanita yang selama ini hanyalah dianggap sebagai watak sampingan yang hanya terkebelakang, kurang didengari suaranya serta tidak diteliti kepentingannya terhadap pembangunan dan kemajuan negara ini. Ketidakseimbangan representasi politik formal dari sudut pandangan gender ini telah menyebabkan kedudukan wanita di seluruh dunia umumnya masih terpinggir dan menjadi golongan minoriti global walaupun mempunyai jumlah populasi yang setara dengan kaum lelaki. Secara keseluruhannya,
tahap representasi politik formal wanita adalah rendah dan tidak mencapai 30% seperti yang telah dipersetujui oleh pelbagai faktor, terutamanya kerajaan negara-negara anggota PBB. Kekurangan bilangan wanita di peringkat pembuatan keputusan atau kepimpinan memberi gambaran terdapat ketidaksamaan gender dalam politik di Malaysia. Isu-isu ini turut mendapat penghujahan pada sudut pandangan Islam, iaitu perbahasan tentang kepimpinan wanita yang sangat terkait dengan ketentuan Islam berhubung jaminan pemeliharaan hak dan tanggungjawab wanita dalam masyarakat. Dengan demikian, Islam menyediakan jalan terbaik untuk wanita berkecimpung dalam radah kepimpinan. Wanita diberikan ruang kepimpinan dalam lingkungan yang khusus dan sesuai dengan skop dan bakat kepimpinan mereka. Kepimpinan wanita amat penting dalam memantapkan institusi kemasyarakatan dan melakarkan jalan ke arah pemugaran dan pembangunan bangsa. Di sebalik beberapa pengecualian yang membataskan skop kepimpinan mereka, wanita juga turut menggalas tugas mentadbir dan memimpin seperti mana lelaki. Islam meletakkan kepimpinan wanita di tempatnya yang ideal. Wanita mengungguli kepimpinan lelaki dari sudut kesungguhan dan kemahiran serta kecekalan dan minat pada suatu tugas yang diamanahkan, serta keupayaan mengolah dan mentafsir serta menyelesaikan masalah. Keupayaan wanita dalam disiplin dan kematangan memimpin ini cukup tersendiri dengan kesanggupan belajar yang mengkagumkan. Wanita memiliki kecekalan dan kesediaan bekerja yang tinggi, keupayaan mentadbir dan mendidik serta membangun bangsa yang dinamik. Wanita juga berperanan untuk memperkasa dan melahirkan insan yang bakal mencorak dan menentukan hala tuju negara. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, jika dilihat dengan kaca mata hati ini, kaum wanita berperanan mensiapkan diri dengan ilmu yang bukan hanya tertumpu kepada ilmu undang-undang dan politik, tetapi juga ilmu syariah. Ilmu tersebut akan membawa kepada keimanan dan akhirnya melahirkan amalan yang baik bagi membentuk masyarakat yang sejahtera. Justru itu, bagi alaf abad ke-21 ini merupakan pemangkin bagi pemerkasaan bagi kaum wanita agar berjaya memikul tanggungjawab ini dalam membentuk sebuah masyarakat yang berketerampilan dan berilmu, bukannya membentuk sebuah masyarakat yang ekstrim. Dengan senario kepincangan sosial yang semakin menjadi-jadi kebelakangan ini, kaum wanita berperanan menangani dengan baik suatu perkara yang bahaya agar masyarakat tak terlibat dengan arus ekstrim dan akhirnya akan menimbulkan keagatan yang gawat bertentangan dengan agama dan budaya. Hubungan songsang dan seks sejenis antara kegawatan yang cuba dinormalisasikan atas nama pemodenan dan liberalisme. Keadaan ini amat menakutkan. Pada situasi yang sama, penglibatan kaum wanita dengan lebih luas dan mendalam pada hal-hal yang satu ketika dahulu dianggap tugas dan peranan perseorangan atau individualisme, umpamanya peranan mengasuh kanak-kanak, telah dikembangkan lagi dengan mengambil berat terhadap pelajaran dan pendidikan kanak-kanak atau anak-anak mereka. Kaum wanita bertanggungjawab secara langsung terhadap perkembangan terbaru dalam sistem pendidikan negara yang akan mempengaruhi anak mereka. Atas peranan yang besar dalam memberikan bimbingan ini, tidak mustahil mereka mampu membentuk satu generasi yang matang, berwibawa dan berkemampuan dalam membangunkan negara ke arah perkembangan yang padu dan berwawasan. Dapat saya rangkumkan bahawa kepimpinan wanita dalam politik sangat diperlukan, bukan sahaja untuk memperkasakan wanita, malah pemerkasaan negara Malaysia juga memerlukan titik peluh dan kudrat golongan wanita. Contohnya yang berbahagia Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Ketua Seri Kandi kita dulu, yang telah menjadi seorang pemimpin wanita yang sebelum ini menjadi pemikir dan penggerak kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita boleh saksikan pelbagai program pemerkasaan wanita seperti Wanita Bangkit, di mana program tersebut memfokuskan terhadap peluang pekerjaan,
pendapatan dan pemekasan ekonomi untuk wanita. Selain itu, beliau juga mengadakan siri jelajah ke seluruh negara dalam usaha untuk memberikan pemahaman dan menggerakkan kesedaran masyarakat mengenai rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021. Secara holistik, kita dapat saksikan bahawa penglibatan wanita dalam kepimpinan politik negara sangat ditagih dan diperlukan. Banyak lagi Masa tamat. Hadirin sekalian, yang ni topik yang bagus. Sekejap ya. Okey, tak apa. Saya ingin menarik perhatian perwakilan tentang corak pemerintahan kerajaan sekarang. Bahawa amalan nepotisme kian diangkat sebagai norma baru dalam kerajaan meskipun dilapik dengan alasan kerja tanpa gaji atau pro bono. Persoalan saya, bagaimana mungkin politik tanah air akan bergerak ke arah satu kematangan yang diharapkan dan kematangan yang tinggi jika mentaliti dan amalan kerajaan yang ada pada hari ini masih ditakuk yang lama. Jika boleh ditanya, adakah indikator kelayakan yang dijustifikasikan Perdana Menteri ke-10 dengan menamakan anaknya selaku penasihat kanan keuangan dan ekonomi? Adakah pada jawatan Nurul Izzah selaku naib Presiden PKR yang kalah PRU? Atau kerana kelayakan akademik pengalaman beliau dalam bidang keuangan ekonomi lebih baik dari Rafizi? Atau kerana sebab anak perempuan Perdana Menteri yang satu-satunya secara terus terjun ke bidang politik? Tidak timbul soal gaji diambil ke tidak ke? Polisi penting penasihat kanan keuangan ekonomi ini perlu dilihat secara profesional. Kesannya yang boleh mempengaruhi Perdana Menteri, malah Menteri Ekonomi. Jawatan yang kalau dibuka ramai orang yang sanggup membayar. Hanya kerana kuasanya yang besar dan terpengaruh dengan mengurus kekayaan negara. Ia akan membuka ruang kepada pelanggaran integriti. Nampaknya ada yang mulai memahami dasar akronim berterabur madani, iaitu Malaysia Darul Anak Bini. Ataupun kerajaan kini mahu menjadi seperti sahabat baik mereka yang sedang berada di Kajang. Dulu kita boleh lihat sindiran pedas daripada Mat Sabu, di mana beliau mengatakan Najib minta kepada Najib dan Najib luluskan apa yang diminta oleh Najib. Tapi sekarang Anwar pun buat benda yang sama macam tu. Jadi saya ingin bertanya kepada sidang perwakilan, adakah kita nak kerajaan sebegini diteruskan? Pilihan Raya Umum yang ke-15 November yang lalu memberikan satu signal yang jelas kepada kita bahawa rakyat mahukan suatu titik perubahan dalam landscape politik tanah air. Polarisasi pengundian yang berlaku adalah syarat bahawa politik matang dan sejahtera memainkan peranan yang penting dalam aspek memilih tampuk pemerintahan negara. Kematangan rakyat dalam memilih pemimpin ini seharusnya disambut oleh para pemimpin yang ada pada hari ini agar pemimpin dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, telus serta bertanggungjawab. Kematangan dalam menjalankan tugas sama ada di peringkat kerajaan maupun peringkat ahli Dewan Rakyat bukan sahaja sekadar di bibir, malah mesti dibukti dengan komitmen dan usaha. Ia mesti dilihat matang dan mesti dalam setiap tindakan para pemimpin. Sesungguhnya rakyat menuntut kematangan para pemimpin. Justru si Kandi bersatu menentang sekeras-kerasnya nepotisme kaum keluarga berlaku dalam pentadbiran kerajaan. Akhir kalam, ya Rabira. Sebelum saya undur, ingin saya bangkitkan rasa semangat juang hadirin perwakilan semua dalam menghadapi PRN yang tidak lama lagi. Ayolah kita bergerak ke hadapan dengan keikhlasan, ditemani dengan hati perjuangan. InsyaAllah kita pasti akan menang. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.